إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini sama-sama kita berkumpul di masjid kita dan telah kita sama-sama solat maghrib jamaatan secara berjamaah, dan ada sikit peluang untuk kita menyambung pengajian kita yang telah lalu daripada buku Al-Kabair, dosa-dosa besar yang dikarang oleh Al-Imam Syamsuddin Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Di mana buku ini walaupun tidaklah banyak jilidnya dan tidaklah buku yang tebal, tapi antara buku penting dalam syarak yang memberi pendedahan kepada kita tentang perkara-perkara yang perlu kita jauhi dalam kehidupan ini, kerana ia termasuk perkara yang amat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab itu dinamakan Al-Kabair, dosa-dosa yang besar. Ya. Tujuh 70 kesemuanya, dan telah kita baca selama beberapa tahun. Saya ingat 4 tahun duk saya kat sini kot. Tapi dah tolak PKP 2 tahun. Kan? Adalah 2 tahun lebih, 2 tahun, hampir 3 tahun lah ya. Sebulan sekali, saya ingat tak sampai 30 kuliah lagi kot. Tapi tak apa. Dengan sedikit masa yang Allah Ta'ala beri kepada kita, telah kita berkongsi sikit sebanyak daripada buku ini, dan kita last hari itu dah masuk dosa yang ke-16. Ya. 2 kuliah saya hurai. Biasanya satu tajuk 2 kuliah lah kebiasaannya ya. Tapi ada lajak sampai 3 kuliah ya. Ada satu tajuk 1 kuliah. Tapi normally satu tajuk 1 kuliah lah. 2 kuliah ya. Tajuk yang last hari itu pun saya ingat 1 kuliah je kot. Dia tajuk yang ringkas. Itulah kesaksian palsu, syahadatuz zur. Saksi palsu. Jadi saksi tapi tak benar. Ya? Walaupun kita ingat mungkin kita tidak terlibat, terutama dalam dunia hari ini di mana pembicaraan yang bersabit dengan syarak tak banyaklah ya. Hanya hukum-hukum agama yang bersabit dengan kekeluargaan, mahkamah syariah kita nak dibandingkan dengan mahkamah sivil, kuasa dia tak banyak ya. Malah kalau bercanggah antara undang-undang syariah dengan undang-undang sivil, undang-undang syariah terbatal, tak boleh dibicarakan kan. Jadi macam tak berapa nak ni lah ya. Terutama kesaksian adalah perkara yang penting dalam mahkamah syariah. Dalam mahkamah syariah, pembicaraan syarak dia perlu kepada saksi ya. Dan konteksnya luas sebenarnya. Saksi hampir digunakan dalam banyak hal. Hari ni tuan-tuan mungkin tahu saksi ni bab saksi nikah saja. Bila nak nikah anak kita perlu saksi. Selain daripada wali, perlu 2 orang saksi. Itu pun yang wanita saja, yang lelaki tak payah saksi. Itu yang kita tahu.
Sebenarnya saksi dalam syarak sebenarnya adalah perkara yang digunakan secara meluas. Ya. Kadang-kadang tidak hanya melibatkan hal-hal yang bersabit perbicaraan di mahkamah, bahkan di peringkat bawahan pun, kalau ketua nak menguruskan sesuatu pertikaian di kalangan anak buah dia perlu kepada kesaksian, kena ada saksi lah. Ya. Jadi dia diguna dalam syarak secara meluas. Tapi tak apalah, sekurang-kurang kita ada sedikit idea berkenaan dengan kesaksian. Ala kulli hal, saksi dia tak boleh dusta. Jika dia dusta, dia telah menempuh dosa yang besar dan amat-amat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ia akan merosakkan banyak sistem. Kan? Ya. Kerana saksi digunakan dalam banyak hal. Kan? Saksi kalau dusta, harta orang boleh jadi harta kita. Ya. Silap-silap hari bulan, bini orang pun boleh jadi bini kita. Contoh. Itu saksi ni amat penting. Ya, Allah Ta'ala banyak menyebut tentang akan larangan seseorang saksi itu berdusta dalam kesaksian. Ya. Saya dah kongsi dah itu. Baik, malam ni kita nak masuk tajuk yang seterusnya. Itulah tajuk yang ke-17. Kita masih long way lagi. Jauh lagi lah nak habiskan 70, nak khatam buku ni sebenarnya. Ya, tapi tak apalah ya. Slowly ya, sikit demi sedikit. As long as kita faham lah. Belajar ni tak khatam pun tak apa. Sebahagian pun tak apa dah. Ya. Tapi kita ingat, kita faham ya, walaupun tidak semuanya. Baik, tajuk yang keseterusnya itulah tajuk yang ke-12. Al-liwat, homoseks. Ya. Di mana pada kuliah yang lalu kita dah bincang tentang tajuk zina, dosa yang ke-12. Chapter yang ke-12 hari itu kita dah bincang tentang pengharaman zina. Ya. 12. Kemudian 13, 14, 15, 16, 17, masuk satu lagi larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termuat dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Itulah larangan berkaitan liwat, al-liwat, homoseksual. Jadi mirip-mirip dengan zina lah, walaupun ada sikit sebanyak perbezaan. Malah dalam setengah-setengah hal, homoseksual adalah lebih jahat, lebih buruk, malah lebih keji daripada zina sebenarnya. Buktinya Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran menyebut zina hanya 2 kali. Antaranya dalam surah An-Nur ayat yang kedua. Kata Allah, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah ila akhiril ayat. Penzina lelaki dan penzina wanita dan penzina lelaki, maka rotanlah mereka salah seorang daripadanya 100 kali rotan. Ya. Dalam ayat yang lain surah Al-Isra, Allah Taala kata wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina. Ya, kerana ia adalah fahishatan wa sa'a sabila, satu benda yang keji, fahisyah. Wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan. Ya. Selain daripada ia akan merosakkan nasab dan keturunan manusia, dia juga akan menyebabkan kemungkaran-kemungkaran yang lain. Wasa'a sabila, ini jalan yang teramat buruk, kata Allah Subhanahu Wa Taala. 2 kali. Ya. Adapun bersabit dengan homoseksual ataupun al-liwat, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut sebanyak 9 surah. Zina 2 kali saja.
Tapi homoseksual 9 kali. Mana lebih banyak? Zina tu homoseks? Liwat lah, kan? Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi SAW, yang mana kita lihat kecaman Rasulullah SAW ke atas pelaku-pelaku liwat lebih berat daripada pelaku-pelaku zina. Ya. Ada riwayat Rasulullah SAW suruh bunuh saja. Ya. Idza ra'aitum ma fa'ala fi'la qaumi Lut, ataupun idza ra'aitum man amala qaumi Lut faqtulul fa'il wal maf'ul bihi. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah daripada Abi Hurairah, jika kamu lihat ada orang buat kerja kaum Nabi Lut, homoseksual itulah, maka kamu bunuh orang yang melakukan dan orang yang dilakukan. Kan? Dua-dua tu Nabi suruh bunuh. Kan? Kalau zina ada kategori dia. Kalau yang muhsan, yang sudah berkahwin, komplit dia punya syarat-syarat kahwin dia tu, dia panggil muhsan, rejam. Tapi kalau dia tidak berkahwin, ataupun kahwin lah tapi mungkin dia kahwin tu ada masalah syubhah atau seumpamanya, maka tidak direjam, dirotan saja. Ada kan kategori dia tu, ya? Tapi lewat tak, Nabi suruh bunuh saja. Ya? Hak buat pun bunuh, hak dibuat pun bunuh. Awak. Hatta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, seumpama dinukilkan oleh para ulama kita, bila dia bincang tentang liwat, homoseksual, antaranya Al-Imam Abu Bakar Al-Ajurri, ulama besar Ahli Sunnah wal Jamaah, tahun 360 Hijriah lagi, dia karang buku khas Zamul Liwat, kejahatan liwat. Dia menukilkan asar daripada para sahabat Nabi SAW, di mana Abu Bakar pernah berbincang dengan para sahabat yang lain, apa yang kita nak buat kepada pelaku-pelaku liwat. Ya. Ada sahabat yang kata kita bakar saja. Ya. Inni ara an tuharriqahum, aku rasa kamu kena bakar mereka. Kata Ali bin Abi Talib. Pasal apa kena bakar? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, puak-puak kaum Nabi Lut alaihi salam yang buat kerja yang keji ni, Allah Taala turunkan hujan batu daripada neraka. Ya. Wa amtarna alaihim hijaratan min sijil. Allah Taala kata, kami turunkan kepada mereka hujan batu daripada sijil. Sijil ni batu daripada api neraka. Ya. Itu dalam surah, surah apa tadi? Itu dalam surah Hud, ayat yang ke-82. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil mandud. Kata Allah, kami hujankan ke atas mereka daripada batu-batu sijil. Sijil ni sejenis batu daripada api neraka. Allah Ta'ala turunkan ke atas mereka. Hujan batu, tuan. Batu neraka pula tu panas lah, mandud. It's a very hot stone. Kan? Kita baca surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Puak-puak Abraha dia nak pergi serang Kaabah. Datuk Nabi SAW, Abdul Muttalib kata kita jangan lawan. Abraha ni is a very good, dia ada strong army, dia ada tentera yang kuat, bergajah. Dalam sejarah ada menyebut banyaknya gajah sampai 1000 ekor. Tak tahulah betul tidak. Kan? Sejarah ni kadang-kadang kalau dah terlampau lama, kadang-kadang tak tahulah betul tidak kan. Mulut ke mulut juga sebahagiannya tu. Tapi ada menyebut sedemikian. Ada yang kata 1000, ada yang kata 500, macam-macam lah kan. Sejarah. Ya. Nak kata banyaklah gajah dia tu. Dia ni kerajaan yang kuat. Mari nak runtuh Kaabah. Abdul Muttalib kata kita jangan lawan. Kita keluar saja. Fa inna laha rabban yahmihi. Kaabah ni ada Tuhan yang akan menjaganya. Kita keluar, jangan lawan. Keluar. Mereka pun keluar. Ni masa Nabi tak lahir lagi. Tahun Nabi lahir lah ya. Tahun gajah kan. Lepas tu dia panggil tahun gajah. Abrah pergi serang tu bawa gajah. Keluar bawa unta, bawa kambing, tinggalkan Makkah. Duduk kat bukit-bukit. Bila mereka mai nak masuk Kaabah, apa jadi? Itu yang Allah Ta'ala kata tu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu lihat apa yang Tuhan kamu telah lakukan ke atas orang-orang yang menunggang gajah? Memang mereka ada gajah. Walaupun kita tak tahu betul-betul lah bilangan gajah tu berapa. Tapi dia kerajaan yang ada gajah lah. Guru gajah kan. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah Ta'ala tak beri kejayaan kepada usaha mereka. Ya. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Allah Ta'ala hantar burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Apa burung tu buat? Burung tu bawa batu daripada sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bila depa kena batu tu, depa jadi seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Berlubang habis tubuh badan depa. Kan? Nak cerita sijil tu lah. Jadi sebagaimana puak-puak Abraha, Allah Ta'ala hantar burung bawa batu daripada sijil. Sama juga dengan puak-puak kaum Lut ni. Allah Ta'ala hujankan ke atas mereka. Allah Ta'ala tak hantar burung, tapi Allah Ta'ala terus menghujani mereka dengan batu-batu sijil. Panas. Jadi itu Ali bin Abi Talib kata kita bakar mereka. Kerana Allah Ta'ala menghukumkan mereka dengan api sijil. Bakar. Kan? Nabi suruh bunuh, tapi Nabi tak cerita macam mana nak bunuh. Bakar sampai mati. Ya. Ada sahabat yang lain antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Apa dia kata? Kita bawa depa ni naik ke atas bukit yang tinggi. Kita lontarkan mereka sampai depa mati. Naik. Zaman dulu hak paling tinggi bukit lah. Zaman sekarang mungkin bangunan. Naik atas bangunan, tolak dia turun. Mati depa. Kan? Kalau tak mati juga, Ibnu Abbas kata kita baling dia dengan batu sampai dia mati. Dahsyat ya. Macam ekstrim lah pula ya. Orang yang tak faham dia akan kata begitu. Kan? Kalau pendapat sahabat ni ekstrim, maka apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih-lebih ekstrim lah. Allah Taala hantar batu daripada api neraka. Kat dunia pun dah kena azab neraka, macam mana ni? Kan? Ada sahabat yang lain kata kita rejam saja, tak payah bakar, tak payah lontar daripada tempat tinggi. Kita rejam saja. Ya. Dah kahwin ke, belum kahwin ke, muhsan atau tidak muhsan, tak kisah. Rejam saja sampai mati. Ya. Dan ada sebagai sahabat yang lain kata kita hukumkan dia dengan hukum zina. Kalau dia dah kahwin, kita rejam.
Tapi kalau dia belum kahwin, kita rotan. Seumpama hukuman yang dikenakan ke atas pezina lelaki atau wanita. Dan itu adalah hukuman yang paling ringan. Ya. Kira paling ringan sekali lah. Dan itu juga pendapat yang standardkan dalam mazhab Syafi'i, merujuk kepada pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang latest. Kerana Imam Syafi'i dia ada dua fatwa. Fatwa lama dia kata bunuh saja. Bunuh saja. Tapi fatwa baru dia kata tengoklah, kalau dia tak kahwin jangan bunuh, rotan saja. Tapi kalau dia dah kahwin, baru kita rejam. Ya. Ala kulli hal, ia ada suatu perkara yang dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran lebih banyak daripada kutukan ke atas orang-orang yang berzina, dan hukuman yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan of course para sahabat baginda adalah hukuman yang berat-berat. Jika perbuatan ini adalah perbuatan yang teramat jijik dan tidak boleh dilakukan oleh sebarang manusia. Kalau berzina lelaki dan wanita, kita boleh kata normal lah, orang lelaki dia ada nafsu pada wanita, baru benda tu salah. Tapi kalau lelaki mendatangi lelaki, wanita mendatangi wanita, itu tidak normal, malah menyalahi fitrah dan lumrah manusia. Haiwan pun tak buat begitu. Jadi amat layaklah ia dimasukkan sebagai dosa yang besar oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Ya. 9 surah yang saya sebut tadi, antaranya adalah surah Hud yang saya telah baca, ayat 82, 83. Antara ayat yang lain ialah dalam surah Al-Hijr 72, 77. Ya, Al-Hijr 72, 77. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala, illa amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun fa akhadhathumus sayhah musyrikin faj'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijjid. Kalau ayat dalam surah Hud tadi, Allah Ta'ala cuma beritahu mereka dihujani dengan hujan batu daripada api neraka. Tapi dalam ayat ini Allah Ta'ala bagi tahu, sebelum mereka dihujani dengan batu daripada api neraka, Allah Ta'ala membalikkan bumi mereka. Hak bawah jadi atas, hak atas jadi bawah. Kita tak boleh imagine lah macam mana. Itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadhathumus sayhatu musyrikin. Allah Taala hantar kepada mereka ribut yang sangat kuat. As-sayhah, angin yang amat kuat, ributlah kita kata. Storm. Bukan storm pak tayar tu. Ni storm, the real storm. Ya. Ribut yang teramat kuat sekali. Angin yang kuat. Kan? Sebab itu Nabi SAW ketika hayat baginda, bila datang angin, Nabi kadang-kadang mari perasaan takut. Lalu Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seumpama yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ala sunnah Abi Daud dan selainnya. Bila angin mari, Nabi akan doa, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma ursilat bih. Nabi doa bila angin tu, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma ursilat bih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma ursilat bih. Ya. Ya Allah, aku minta kebaikan daripada angin ini dan apa-apa yang dibawa oleh angin ini. Dan aku minta dijauhkan ataupun aku berlindung daripada kejahatan, keburukan angin ini dan kejahatan yang dibawa olehnya. Angin ni bila dia main, kadang-kadang dibawa benda tau. Boleh jadi dibawa benda yang baik, boleh jadi dibawa benda yang tidak baik. Maka Nabi SAW minta kepada Allah hal yang berkenaan. Lalu ulama-ulama kita masukkan dalam buku zikir-zikir mereka.
Antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Azkar, buku zikir yang muktabar, dia letak satu bab ma yaquluhu idza habari, bab apa yang perlu kita baca bila angin bertiup kencang. Inilah salah satu daripada Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma ursilat bi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma ursilat bi. Kata Aisyah, kan Nabi yaqulu idza asafat rih, Nabi bila angin kuat, dia akan baca doa. Dan mungkin ada lagi doa-doa yang lain. Tuan-tuan tahu Quran Arab bagus. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma ursilat bih. A'udzubika min syarriha wa syarri ma ursilat bih. Kan? Ada buku zikir, that is good. Sekarang ada buku poket zikir yang kecil-kecil. Taklah poket kita baca bila perlu. Kalau tak ada pun tak apa. Tuan-tuan tekan je dekat internet tu. Doa ketika angin ataupun ribut. Dia keluar lah. Kan? Kita ada handphone mahal, gunalah duduk tengok Facebook, benda-benda yang tak bermanfaat kan. Kita baca benda-benda yang kadang-kadang kita boleh. Kita berguru dengan Google lah. Yes. Google tu manusia yang uruskan. Bukan dia berjalan sendiri. Yang tulis benda tu manusia. Kalau berguru dengan Google, kira betul jugalah tu. Tapi bukan berguru dengan benda tu. Kan? Hak tulis tu. Masuk kan? Ya. Saya dulu masa belajar peringkat degree 25 years ago, memang dapat buku. Lepas registration, pergi kat tempat register tu, ambil buku-buku, modul-modul kan, ambil banyak, bawa beg, masuk dalam beg, bawa balik hostel. Zaman sekarang tak ada. Mana ada bagi buku lagi? Bagi pen drive. Kan? Tapi dalam pen drive tu ada beribu-ribu buku, beribu-ribu research yang kita boleh baca dan rujuk. Buat pen drive, bagi pen drive kecil. Kan? Memang cara kita belajar hari ni, rujuk. Inilah maya. Ya? Sebagai rujukan. Ya? Sebagai rujukan. Kita ada profesor-profesor yang mesti cuba tanyalah. Hari ni memang kita banyak rujuk online, internet lah. Syarat apa lagi? Dalam surah Al-A'raf, Allah Ta'ala sebut perkara yang sama. Wa amtarna alaihim mataran fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Kami turunkan hujan ke atas mereka, dan itulah akibat orang-orang yang melakukan kejahatan. Ni Allah Ta'ala tak sebut hujan apa, hujan saja. Tapi Allah Ta'ala terangkan dalam ayat yang lain, ayat yang tadi lah. Jadi ada Allah Ta'ala sebut hujan, ada Allah Ta'ala sebut hujan batu, ada Allah Ta'ala sebut ribut dulu, lepas tu dia terbalikkan bumi, baru mari hujan, macam-macam ayat Quran ya. Dah 9 kali kan. Dalam ayat yang lain, antaranya dalam surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walutan id qala liqaumihi innakum lata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum lata'tunar rijal wa taqta'unas sabil wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Kata Allah dan Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, kerana dia nabi, dia ada kaum dia. Ya. Nabi-nabi dulu dia tak macam Nabi Muhammad. Nabi dulu dia ada kaum dia. Dia tak wajib pergi dakwah kepada kaum yang lain. Ya. Nabi Musa ada kaum dia, Nabi Isa ada kaum dia, Nabi Ibrahim ada kaum dia. Dia tak pergi tempat lain. Kan? Nabi Musa alaihi salam dalam surah Al-Kahfi Allah Ta'ala sebut dia jumpa Nabi Khidir alaihi salam. Ya? Ada ulama kata Khidir ni Nabi, ada orang kata Khidir ni orang-orang soleh. Tapi pasal apa Khidir tak ikut Nabi Musa lawan Fir'aun? Atau bersama-sama dengannya? Kerana Khidir dia bukan kaum Nabi Musa. Nabi Musa hanya Nabi kepada kaumnya. Kan? Tapi kalau Nabi Khidir ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi Khidir
sama ada dia nabi atau dia orang soleh, dia wajib berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, belajar dengannya dan berjihad bersama-sama. Pasal dia termasuk di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi Lut pun sama. Dia ada kaum dia. Lalu dia berkata kepada kaum dia. Kaum dia ni, perangai dia, hak tadilah, dia homoseksual. Lut kata apa? Wa lutan idh qala liqaumihi innakum lata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Lut kata, sesungguhnya kamu telah melakukan perkara yang keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun di atas muka bumi sebelum daripada kamu. Jadi daripada ayat Quran ni kita tahu bahawa manusia ataupun kaum pertama yang buat kerja jahat ni ialah kaum Nabi Lut alaihi salam. Sebelum tu tak pernah dilakukan oleh sesiapa pun. Ya. Kemudian selepas itu macam hari ni lah. Kan? Ada ke tak ada homoseksual? Apa tak ada je. Ya, Malaysia ni pasal kita kata macam tak ada je. Kan? Tapi kalau kat negara barat, setengah-setengah negara lah tuan-tuan, tapi tidak semua, mereka membenarkan perkahwinan sejenis. Ya. Gender sama-sama boleh kahwin. Laki boleh kahwin sama laki, perempuan boleh kahwin sama perempuan. Macam di United States of America, sebahagian state negeri mewartakan boleh, sebahagian mewartakan tidak boleh. Dia ada yang benarkan cara undang-undangnya, ada yang tidak membenarkan. Dan begitu juga negara-negara barat yang lain. Dah suruh undang-undang lah. Macam Malaysia ni, undang-undang homoseksual saya tak pastilah, tak boleh kot. Saya tak belajar lagi. Tapi secara undang-undangnya begitulah. Tapi cara apa yang kita lihat macam dah ada. Betul tak? Laki sama laki dia panggil gay. Perempuan sama perempuan dia panggil lesbian. Ya. Dan kata Nabi Lut, innakum lata'tunar rijal wa taqta'unas sabil wa ta'tuna fi danikumul munkar. Kamu mendatangi lelaki dan kamu memutuskan jalan dan kamu melakukan kemungkaran di tempat kamu. Ya. Walaupun dia sebut laki, tapi laki dengan laki, perempuan dengan perempuan lah. Ya. Itu dalam surah Al-Ankabut. Dan ada lagi beberapa surah yang lain dengan ayat-ayat yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Ankabut juga Allah Taala sebut di hujung tu, ayat yang ke-35, Allah Taala beritahu, inna muziluna ala ahli hadhihi al-qaryah rizqan minas sama' bima kanu yafsukun wa laqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin yaqilun. Kami akan menurunkan ke atas kaum kampung ini hujan batu daripada langit kerana kejahatan yang mereka lakukan. Dan kami tinggalkan kepada orang-orang selepas itu akan bukti supaya mereka menjadi orang-orang yang berfikir. Ya. Dan ayat sebelum tu Allah Ta'ala kata pada Nabi Lut, la takhaf wa la tahzan inna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kanat minal ghabirin. Nabi Lut ni bila dengar Allah Ta'ala nak turunkan azab kepada kaumnya, dia jadi takut. Ya, kerana dia adalah manusia. Nabi Lut ialah human. Sama juga dengan nabi-nabi yang lain. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Manusia mesti ada rasa takut. Nabi pun banyak takut. Sebab tu dalam buku-buku zikir muktabar ada doa ketika takut. Ya. Pasal manusia kan, mana boleh tak takut? Ya. Termasuk Nabi Lut alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala berkatanya,
Wa qalu la takhaf wa la tahzan inna munajjuka. Cerita dia, malaikat diutuskan oleh Allah kepada Nabi Lut beritahu kaumnya akan dihancurkan oleh Allah dengan hujan, ribut dan seumpamanya. Maka dia takut, tapi utusan tu kata la takhaf wa la tahzan inna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kanat minal ghabirin. Kamu jangan takut, kamu jangan sedih. Kami akan menyelamatkan kamu dan ahli keluargamu, melainkan isterimu, dia termasuk orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana isteri Nabi Lut juga melakukan perkara yang terkeji itu. Azan dulu. Siapa ada soalan ya? Ada soalan boleh tanya. After azan saya jawab. Haji nak tanya? Ada soalan? Kalau ada soalan boleh tanya. After azan saya jawab sikit. Lama tak nampak sihat ke? Ha? Kena selawat, kena apa? Kena COVID. Ya. Atau okey? Alhamdulillah 8 bulan dah 8. Oh, Mesti anak 2 orang pun kena. 4 lah. Lepas tu lepas kena itu ada efek tak? Ada rasa badan tak sihat ke apa? Sekarang. Saya pun baru lepas keluar wad juga influenza. Seminggu duduk wad. Teruk kena. 2 hari tak bernafas. Operation hidung semua, besarkan saluran semua. Okey apa? Influenza. Influenza ni sebenarnya dia kesan daripada COVID. Orang yang kena COVID, dia mudah kena influenza. Influenza ni lagi teruk daripada COVID sebenarnya. Saya dulu kena COVID, tak adalah demam teruk, demam biasa je. Kena yang ni tu. Tanya boleh. Dia azan tak apa. Tanya dulu. Dalam Arnold 2 ni memang jelas maksudkan orang yang penzina. Penzina tu. Dia nak kahwin, yang pukul 100 tu. Tapi jelas orang yang lewat ni tak ada. Hukuman dia? Tak ada. Dalam Quran? Dia tak ada cerita berkenaan. Hukuman? Tak ada. Semua Ustaz cerita pasal hukuman dia dalam hadis? Semua hujan, hadis sebanyak. Hukuman dia. Jadi keputusan maksimum. Tak apa, nanti saya urai sikit. Tapi hukuman dia dalam Quran tak ada. Hukuman dia dalam hadis. Dia tak macam zina. Zina ada dalam Quran. Tadi apa? Tapi saya ulas sikit. Nanti saya ulas. Okay. Allah Allah. La ilaha illallah. Allahumma rabbana tashhadu.
Allahumma inni as'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Okey, baik. Dah. Balik pada yang tadi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran sahabat-sahabat ataupun kaum Nabi Lut yang beriman yang tidak melakukan akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala termasuk keluarganya. Jadi malaikat yang hadir itu yang mendatanginya bagi tahu la takhaf wa la tahzan inna munajjuka wa ahlaka illa mar'ataka kanat minal ghabirin. Jangan takut, jangan sedih, kami akan menyelamatkan kamu dan ahli kamu. Wa ahlaka ni bukan ahli keluarga saja, tapi pengikut-pengikut kamu. Ahli kamu bermaksud keluarga kamu dan pengikut-pengikut kamu. Ahli ni dalam bahasa Arab dia ada banyak maksud ya. Salah satu ialah ahli keluarga. Salah satu ialah pengikut, juga disebut sebagai ahli. Ya. Itu yang kita selawat dalam semayang ataupun di luar semayang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat kata Nabi Muhammad dan ali Muhammad. Al itu makna ahli, merujuk kepada keluarga Nabi Muhammad dan pengikut-pengikut yang beriman kepadanya. Sebab tu kalau kita beriman, termasuk juga di kalangan orang yang diselawatkan oleh orang-orang yang berselawat. Kita selawat tu bukan pada Nabi Muhammad saja, bukan pada ahli keluarga dia saja, tapi kepada pengikut-pengikutnya. Kerana al dan ahli merujuk kepada keluarga dan juga pengikut-pengikutnya. Jadi sama juga dalam ayat ni Allah Taala kata la taqaw wa la tahzan inna munajjuka wa ahlaka. Kami akan menyelamatkan kamu dan ahlimu, yakni keluargamu dan pengikut-pengikutmu yang beriman, ya. Jadi tak takutlah dia. Takut juga kan. Yang mari azab ke kena dengan dia sekali, mana tahu. Jadi dia berkata jangan takut, ya. Insya-Allah taala untuk tajuk itu mudah-mudahan kita ada sikit sebanyak idea betapa bahaya perbuatan ini dan bukan satu kemungkaran yang nyata, ya. Sebab itu ulama-ulama terdahulu termasuk para salaf mereka amat menjaga umat Islam supaya tidak melakukan hal yang berkenaan. Malah ia ada perkara lebih buruk berbanding dengan zina. Ad-duburu a'zam minal farji hurmatan. Seperti kata salah seorang salaf, liwat ni adalah lebih keji daripada zina. Dubur lebih keji daripada faraj, ya. Insya-Allah taala next nanti kalau ada sikit sebanyak daripada buku ini, ada lagi saya tak baca, saya akan bacalah mudah-mudahan. Cuma ada haji tanya, ada tak dalam Quran disebut hukuman orang yang liwat, orang yang homoseksual? Walaupun saya sebut tadi, dalam Quran ada 9 surah yang Allah Ta'ala sebut tentang liwat, berbeza dengan zina. Tapi kesemuanya Allah Ta'ala sebut tentang kaum Nabi Lut yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tadi ada turunkan hujan, ribut, dibalikkan bumi dan seumpama. Tapi hukuman yang perlu dikenakan ke atas mereka jika ada yang melakukan dalam agama lah, apa nak dihukumkan? Tidak ada. Berbeza dengan zina. Zina Allah Ta'ala sebut la taqrabuz zina innahu kana fahiyatan wa sa'a sabila. Dalam surah Isra Allah Ta'ala larang zina. Kemudian mari di surah An-Nur, selepas itu Allah Ta'ala sebut hukumannya, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Allah Ta'ala kata penzina lelaki dan penzina perempuan kena rotan depa 100 kali. Adalah hukumannya, tapi bukan semua, itu hanya partial saja, sebahagian. Di mana hukuman yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni merujuk kepada lelaki dan wanita yang belum berkahwin. Kalau lelaki dan wanita yang sudah berkahwin, rejam. Dan Quran tak ada. Asalnya ada lah dulu, tapi dinasahkan. Dan ini disebut dalam Sahih Bukhari daripada Umar Al-Khattab. Dulu-dulu memang ada ayat Quran menyebut tentang orang yang berzina, jika dia sudah kahwin maka kena rejam. Ya. Asy-syaikhatu wasy-syaikhu idza zanaya farjumuha albattah. Itu ayat dia. Ya. Pezina lelaki dan wanita yang telah berumur, yang ini telah berkahwin, maka adalah kamu merejamnya sampai mati.
ayat tu. Tapi ayat tu kata Umar Al-Khattab, seumpama diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, telah dinasahkan. Ayat tu tak ada, tapi hukum dia ada. Ayat Quran ni ada ayat yang dinasahkan. Mana ayat tu dah tak ada dalam mushaf, tapi hukum dia ada. Ya. Ada ayat yang ada tapi hukumnya telah dinasahkan. Itu kita belajar dalam usulul fiqh, usul fiqh lah ya. Tapi nak cerita zina ada, hukum dia. Haji tanya kenapa zina ada? Zina ada tapi tak semua. Hanya untuk orang yang belum berkahwin. Yang sudah berkahwin, dia dalam hadis Nabi SAW. Ya. Sama juga dengan liwat. Liwat langsung tak ada. Kalau orang tu liwat, homoseksual, apa hukum yang nak dihukumkan kepadanya? Tadi Ustaz kata bunuh. Daripada hadis Nabi SAW. Antara yang saya baca tadi lah. Ya. Idza ra'aitum man ya'mal 'amala qaumi Lut faqtulu al-fa'il wal maf'ul bihi. Hadis Ahmad daripada Abi Hurairah. Kalau kamu tengok orang buat kerja Nabi Lut ni, adalah kamu membunuh. Sama ada yang melakukan atau yang dilakukan. Mana kedua-duanya mesti dibunuh. Daripada hadis Nabi SAW. Dan Quran tidak ada. Dan sebenarnya banyak perkara-perkara yang sabit atau diputuskan hukum dalam syarak tidak diambil daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW. Bukan hanya hak bersabit dengan jenayah-jenayah seumpama ini, bahkan dalam hal-hal yang lain pun. Kadang-kadang ayat tu ada tapi tidak jelas, ada juga. Tuan-tuan nak cari sembahyang 5 waktu dalam Quran, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, tuan-tuan belik daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, tuan-tuan takkan jumpa. Especially kalau tuan-tuan hanya baca Quran terjemahan. Ayat tu ada tapi dia tak sebut secara jelas. Mana ayat Quran sebut sembahyang 5 waktu? Itu ada di kalangan liberalis yang kata sembahyang 5 waktu tak ada dalam Quran. Memang tak ada. Kalau tengok lafaz zahirnya, dalam tafsir tu ada. Kan? Antaranya dalam surah Al-Isra ayat 78. Allah Taala kata wa aqimis solah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Allah Taala suruh sembahyang siang, malam dan fajar. Siang zuhur dengan asar. Malam maghrib dengan isyak. Fajar ialah sembahyang subuh. Atau ada sembahyang 5 waktu. Kalau tengok lafaz tak adalah literal. Batu liberalis kadang-kadang dia literalis, dia tengok literal saja. Kan? Ada orang kata azab kubur tak ada dalam Quran. Yes. Literally memang tak ada. Lafzian, secara lafaznya. Itu ada dulu seorang ustaz yang telah diharamkan mengajar di Selangor dan di Kuala Lumpur. Dan banyak negeri telah mengharamkan beliau. Saya tak sebut nama lah. Nanti dia sama saya pula. Kan? Yang cakap pasal makrifat tak habis-habis. Nama tak penting. Orang tu tak penting. Ajaran dia tu yang penting. Tak betul. Kan? Sebelum dia dilarang mengajar di Selangor dan Kuala Lumpur, ramai dah sebut dan kritik beliau pasal ya, dia chef je, bukan ustaz. Tapi dah jadi ustaz, dah tuan-tuan yang angkat dia jadi ustaz. Tapi tak apa, kadang-kadang dia chef tu pekerjaan dia, mungkin dia belajar agama secara tidak formal, kita tak nafikan. Tapi dah dia mengajar benda tak betul. Dia pun tak percaya azab kubur. Azab kubur tak ada, dia kata. Tuan-tuan boleh tengok dia ceramah YouTube dia. Memanglah kau tengok, kadang-kadang bukan literalis, kadang orang yang kita panggil ustaz pun dia benda-benda macam ni. Memang lafzian azab kubur tak ada dalam Quran, tapi ada dalam pentafsirannya. Kan? Allah Taala kata antaranya dalam surah berapa ya? Ghafir ayat 46. Allah Taala kata an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Allah Ta'ala kata neraka ditunjukkan kepada mereka siang dan malam. Dan pada hari kiamat. Mana kat dunia orang boleh tengok neraka siang dan malam? Ada? Tak ada. Kubur. Itu kata ahli tafsir. Ayat ini adalah ayat bersabit dengan azab kubur. Di mana bila seorang itu mati, dimasukkan dalam kubur, Allah Ta'ala akan memperlihatkan kepadanya neraka siang dan malam. Kan? Jadi kadang-kadang benda tak ada lah dalam Quran. Kalau ada pun dia tak jelas. Tapi kalau liwat ni of course lah tidak ada. Tapi adalah hadis Nabi SAW. Sebab itu Quran perlu
diikuti dengan hadis-hadis dan sunnah Rasulullah SAW. Sebab tu sumber agama bukan Quran saja, Quran, hadis. Dan dalam banyak hal kadang-kadang kalau tak ada hadis, Quran pun kita tak boleh nak faham. Sebab itu antara ulama yang menyebut perkara ini, Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah, ulama terawal tahun 300-400 Hijriah, dia kata As-Sunnah ahwash minal Quran. Macam mana dia kata? Dia kata kadang-kadang kadang-kadang Quran memerlukan hadis lebih banyak berbanding hadis memerlukan Quran. Jadi nak faham Quran tengok hadis. Jadi samalah ni pun. Haji tanya pendek aja tapi saya jawab panjang. Nak bagi idea. Kadang-kadang benda tak ada dalam Quran. Hukuman liwat homoseksual tak ada dalam Quran, tapi adalah hadis-hadis Nabi SAW di mana Nabi suruh bunuh. Macam mana nak bunuh? Para sahabat berselisih pendapat berkaitan dengannya. Saya dah sebut tadi, ada yang kata kena bakar, ada yang kata kena bunuh, ada yang kata kena rejam, ada yang kata kena buang daripada tempat yang tinggi dan bermacam-macam lagi. Ya. Insya-Allah taala. Jadi saya setakat itu dulu. Aku liqul azab sanzimali walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita tasbih kafarah dan surah Al-Asr.